yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila je yang hanya bercakap, maknanya tak ada. Apakah tujuan mereka? Orang kafir dia nak guna, Mereka sudah hilang sesat ajaran. gunalah. Ini pun ada Hindu lagi sokong dia. Apa tak guna punya Hindu ni betul? I've been patient all this while. Tu saya semakin tidak percaya kepada orang yang nama Ibrahim. It's a shame. Split character. And my friend in past, they know about this. Saya walaupun seorang Kristen, Permintaan bishop semua tolong sokong Pakatan Rakyat. Surah Aula ayat ke-90. Inna Allah yaqulu bil adli wal ihsan. Allah yang mana ini? Dan pemimpin PAS jangan jadi bodoh sokongan Ibrahim. Forget about having non-Muslim as a president ke. Hamba Ibrahim harus bertobat. Nik Aziz kena kata sikit je. Celaka. Islamic Party, oh my God. Lim Kek Siang, Lim Kuan should support me. Itu di luar negara dia jual Islam. Dalam negara dia jual Melayu. They should also bertobat. Dan kita tak boleh nantikan sejak awal berjajah bila berapa target dia ialah untuk memastikan ada di kalangan orang-orang lain dan begitu menjadi Kristian supaya dengan kali ini dia akan speak the right part of the day di sebenarnya dan sama tahu untuk keterjemahan kitab Injil bahasa Malaysia. Jadi antara perkara yang pertama yang betul minta orang Muslim lakukan. Yang pertama yang diterima bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya juga sedih. Apa sebab di Malaysia, di bawah kerajaan Barisan Nasional, kita tidak boleh menggunakan perkataan atau terminologi Allah. This is a Malay Muslim based country. Itulah cara bagaimana Barisan Nasional akan pecah belah rakyat kita. Kalimah ini boleh disalahgunakan oleh Darul Katolik untuk menyelewengkan agama Islam di Malaysia. Apakah tujuan mereka? Wajib bagi saya menyatakan pendirian saya bahawa saya amat terkilan dan amat tidak bersetuju dengan langkah sedemikian. Kerana isu ini isu asas pokok yang paling besar dalam agama. Kita orang Melayu sebut juga Allah, tetapi tak tahu makna dia. The word Lord itu dia tukar Allah. Masih itu tak ada manifatwa ke tak? Di manakah letaknya nilai seorang bekas pejuang bahasa Melayu, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia Habib dan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM ketika Irene Fernandez mempersendakan agama Islam? Kalau tujuan mengadakan kalimah Hazrah itu kerana dia mengaku God dah tak betul, Lord dah tak betul, maka dia nak ubah makna Allah jadi betul. Tak apalah. Fatwa Dr. Harundin, seorang ulama yang sangat dihormati, kita pun hormat pada dia. Jelas kufur bagi seorang Islam menyokong penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam. Sesungguhnya kata Allah, kufurlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3. And yang lawan ini not very religious anyway. Saya bukan pembuat fatwa, tapi berdasarkan kepada seorang ilmuwan yang statement dia keluar dalam soal apa dibaca oleh semua orang. Takkan kita tak faham? Begitu jelas dalam Islam dan ratusan ayat lagi yang merujuk kepada Allah Ahad ini. Maka orang Islam sepatutnya tidak ada keraguan pada diri inilah Allah yang kita sembah dan tidak boleh kita benarkan ataupun kita katakan boleh digunakan pada mana-mana agama untuk menggunakan perkataan Allah. Perkataan Allah pun gaduh. Satu ketika Nik Aziz kata boleh, satu ketika tak boleh. Kita boleh sekat
orang-orang yang tidak Islam ni daripada mengguna perkataan Allah, walaupun benda tu halus, memang dia salah guna. Salah guna kepada orang Melayu, orang Islam. Dia kata sana untuk Allah, sini untuk Allah juga. Apa arti kita bercakap suatu kalimah tetapi tak ada makna? Orang gila je yang hanya bercakap, maknanya tak ada. Kenapa nama Tuhan Kristian ni, Jesus, di semua tempat lain kecuali dalam bahasa Melayu? Kenapa you nak guna nama Allah hanya untuk besi Melayu, untuk orang Melayu? There must be something wrong. Kalau kita lihat dalam kamus Dewan misalnya, perkataan Lord atau perkataan God, terjemahannya sudah ada, iaitu Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Penghinaan terhadap institusi Islam dan syiarnya termasuklah menghalalkan perbuatan mensyirikkan kalimah Allah. Ini cerita saja. Wakil kita di Malaysia, mau tidak mau dengan ketimuran kita, dengan budaya Melayu kita sebelah sini dan juga budaya orang kita lain daripada yang berlaku di Eropah atau berlaku di dunia lain. Wakil kita yang saya yakin setakat hari ini, wallahu a'lam akan datang, akan menjadi satu akan menjadi satu pertelingkahan dan perbalahan yang mungkin sengit apabila benda ini dibuka ke mana-mana. Misal kita katakan minta maaf kepada saudara-saudara kita yang bukan Islam, sama ada dalam agama Buddha, dalam agama Hindu ataupun Kristian sebagainya. Saya khawatir dan bimbang dengan aktiviti dan kegiatan politik yang amalkan oleh Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Rakyat. Andai kata saya bertanya kepada sahabat saya yang beragama Hindu, sahabat yang beragama Hindu, kamu nak pergi mana? Saya nak pergi sembah Allah. Tanya pula sahabat saya yang Batu Pahat pun ataupun Seri Gading, mana nak pergi? Saya nak pergi sembah Allah. Jadi ini confuse kepada anak dan keturunan kita. Allah yang mana ini? You tengok komik ni, this comic is issued, diletakkan dalam rumah-rumah tau, dekat peti pos. 2005. Okay. Komik ni, you tengok. Kisah paling menarik pernah diceritakan, semua guna nama Allah. You tengok, Allah memakai 40 orang Budi, mereka menulis 66 kitab. Allah mengasihi dan menolong kita kalau kita minta tolong pada dia. Penciptaan Hawa dan Adam, lepas tu Adam dan Hawa berbuat dosa, mengusir mereka. Allah tidak mengasihi mereka lagi. Di komik tau. Jesus, lepas tu startlah cerita Jesus lahir, Jesus sang guru, Jesus penyembah apa semua. Aku juga ingin jadi anak Allah supaya bisa bersama dengan dia. Now we know that Jesus was the greatest healer that ever walked the earth. Kita tahu Yesus adalah penyembuh yang terbesar yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Jadi, according to what the Bible says, sesuai dengan apa yang kita percaya dalam Alkitab, we're going to lay our hands upon Gus Dur. Kita akan menumpangkan tangan kita kepada Gus Dur. Tujuan UMNO yang pertama ialah nak uji supaya PAS bergaduh dengan DAP dalam kes ini. PAS kata tak boleh, DAP kata gaduh. Tak kata boleh, pecah Pakatan Rakyat. Don't play around with me. I make it very, very clear to everyone. I've taken enough. Anwar Ibrahim has created enough trouble for the country.
Anwar Ibrahim harus bertobat. Ini pun ada Hindu lagi sokong dia. Apa tak guna Hindu ni betul? Putusan untuk parti ini mengatakan boleh pakai kalimah Allah itu dibuat dengan cara 1-2 orang saja. Bermaknanya 1-2 orang boleh menentukan benda yang paling sensitif. Yang benar ni. Di hati dan senubari orang-orang Islam dan keahlian keseluruhnya. Ini parti politik, organisasi yang mengambil kira dan memberi perhitungan kepada pendapat keahliannya. Sudah sampai ke tahap yang saya tidak lagi boleh bertolak ansur dan mengambil sikap mendiamkan diri. Ini sebagai satu contoh bagaimana di Malaysia ini kerajaan UMNO Barisan Nasional haru bingung. DAP should consider getting out of the Pakatan Raya. Ini bukan parti untuk 1-2 orang. Ini bukan sindiran Berhad. Ini bukan parti keluarga. Anwar Ibrahim harus bertobat. Condemning everybody else except himself. Dayus, sesiapa yang menggelar mereka parti reformasi jika tidak ada perubahan yang rakyat boleh nampak dengan nyata tentang cara kita berpolitik. It is more of the same thing. Nothing. Caca merbak. No, worse. I think worse than Barisan Nasional. Worse than UMNO, the one that they have been saying. They are the worst. Saya kata, dia ada kisah. Dia Allah itu, dia nak sebut. Biarlah dia. Allah. Bagaimana hak kita guna istilah nama Allah? Saya kata saya gunting dengan tuan-tuan guru, ulama-ulama Islam, tak ada masalah. Kita minta bishop semua tolong sokong Pakatan Raya dan nama Allah. Kita Islam dengan Islam Allahnya, Kristian dengan Jesus Christ, God dengan Lordnya. Kriteria yang paling utama dalam Islam, Allah ini bukan Allah yang dipahami sebagai Allah yang ada anak, Allah yang ada sekutu. Tapi Allah yang kita fahami ini tertera kriterianya, sifat asasinya dalam satu surah nama dia Suratul Ikhlas, surah yang nombor 112. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Islam kepada siapa sahaja, huwallah, dia Allah yang ahad, yang esa. Allah Islam kriterianya, benchmarknya Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal. Diperjelaskan Allahus Samad, Allah ini Allah yang kesemua makhluk. Beriman dan meminta tolong daripadanya. Tidak boleh minta tolong selain daripada Allah Ta'ala. Lam yalid, Allah tidak ada anak. Allah dalam Islam, Allah yang tidak ada anak. Walam yulad, Allah tidak ada bapa, tak diperanakkan. Ditutupkan dengan satu ayat yang cukup jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada sebarang bandingan dengannya, sebarang sekutu baginya. Dan diperjelaskan dengan satu ayat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang boleh dibandingkan, disamakan, dianalogikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu bandingan pun. Allah Taala ini yang kita sembah. The main target is the Malay. Caleb project, the Malay. Caleb went in by way of infiltration. He mixed around with them and he came back. So when you mention the word Caleb, it means that you are infiltrating into the society. So they call the project Caleb project, to infiltrate the Muslim country.
And they have a program. They call it Windows 1040. Windows 1040 program. Windows 1040, window means opportunity. 1040 is the longitude and latitude of the world. If you see the map of the world, you can see that the longitude and latitude 1040 covers all the Muslim countries. Al-Kitab is actually a Bible in the Malay language. Using all the words that we have been using. Kemudian Allah, this is from Indonesia. This is the one that they are trying to bring in. Saya lihat dalam Bible ini daripada halaman awalnya, daripada the first book of the Moses called Genesis ini, daripada chapter 1 lagi saya lihat daripada baris pertama lagi dikatakan, in the beginning God created the heaven and the earth. Daripada ayat pertama juga ada perkataan God. Tiap-tiap satu ayat di bawah ini kesemuanya penuh dengan God. Saya bilang tengok di halaman muka ini saja ada tidak kurang daripada 31 kali perkataan God. Saya buka halaman 2, halaman 3 penuh dengan perkataan-perkataan Lord. Seterusnya perkataan Jesus. Sampailah sepanjang Bible ini saya tidak bertemu perkataan Allah. Anda bukalah Quran yang seperti ini yang ada color, sebab kita sengaja buat bahawa ada Allah Ta'ala, Allah sahaja di tanda merah. Anda buka dengan mata yang tidak payah memilih dan sebagainya, tidak akan wujud satu halaman pun yang tidak ada merah dalamnya. Yang merah itu adalah nama Allah, nama Allah, sampai akhirnya ribu-ribu kali, dan menjadi satu daripada amalan hidup Islam ini. Allah itu berada bersama dengan kita pada bila-bila masa, dan kita sebut Allah sentiasa. Pada mulanya dalam penerbitan mereka, bila ini berlulus, maka mungkin Allah Ta'ala ini memang tidak jauh pada saya, akan diletakkan dalam gereja-gereja Kristian. Yang kedua, mungkin atasnya Allah, bawahnya tergantung gambar Isa yang disalib, atau di atas badan Isa sendiri sebagai anak Tuhan, the Sons of God, atau diletakkan di atas kayu salib itu Allah, atau Allah dalam salib digantungkan pada orang. Pada waktu ini amat tercemar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menafikan dia ada anak, dia tidak mengambilkan sebagai anak. Allah menafikan wa ma kana ma'ahu min ilah, tidak ada sebagai Tuhan bersama Allah. Kalau ada Tuhan bersama Allah, Allah dua atau tiga, izan la dhahaba kullu ilah bima khalaq. Tiap-tiap satu Tuhan ini akan melakukan apa yang dia nak. Pasti dia akan la'ala ba'duhum, dia akan cuba mengatasi lagi satu. So Allah lawan Allah, Tuhan lawan Tuhan. La'ala ba'duhum, mereka akan cuba meninggikan satu sama lain, tunjuk kehebatan masing-masing. Kalau itu berlaku, nanti apa jadi alam? Allahu Akbar!